wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan tengok bab 5, itu ubahan. Kamu boleh tengok buku teks masing-masing lah. Dalam bentuk soft copy ataupun hard copy. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ubahan. Kalau kita tengok dalam buku teks ni, dia ada kata kunci dia kat sini. Okay. Dalam kehidupan seharian, kita sering menemui situasi apabila suatu kuantiti berubah, kuantiti yang lain turut berubah. Dalam bahagian ini, kita akan mengkaji hubungan antara dua kuantiti dan menulis hubungan itu dalam bentuk persamaan. Jadi maksud ubahan kat sini adalah suatu kuantiti berubah, kuantiti yang lain turut berubah. Ini maksud dia. Maksud ubahan. Maknanya dia melibatkan dua kuantiti. Kalau kuantiti A berubah, kuantiti B pun akan berubah juga. Itulah maksud dia. Jadi kat sini dia ada buat sedikit aktiviti yang melibatkan buku teks dan juga tebal buku teks tu. Kat sini dia buat macam tu. Kat sini cikgu nak buat bilangan buku teks tu. Cikgu nak tukar jadi X dengan Y. Macam tu. Maknanya X tu adalah bilangan buku teks. Itu yang satu. Kemudian dia kata jumlah ketebalan. Dia tengok rajah ni. Dia buat macam ni. Dia nak ukur tebal kan. Dia ambil buku teks matematik. Buku teks matematik tu kalau satu buku teks matematik, kita ambil contoh lah ketebalan dia adalah dalam 3 cm kan. Kalau kita bubuh 2 berapa? Dia akan darab 2 kan. Jadi 6. Kemudian kalau 3 jadi 9. Kalau 4 jadi 12. Kalau 5 jadi 15. Kalau 6 jadi 18. Jadi itulah maksud dia ubahan tu. Maknanya kalau kita ubah nilai X ni, nilai Y ni akan berubah juga. Maksudnya kat sini nilai X dan nilai Y ni, nilai X tu kita boleh andaikan dia sebagai pemboleh ubah manipulasi. Manakala Y ni pula adalah pemboleh ubah gerak balas. Macam mana kamu belajar sains tu kan? Fizik, kimia, bio dan juga sains teras tu ada juga yang ni kan? Pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah gerak balas. Dia ada dua kuantiti lah. Kita ambil dua je kuantiti. Maknanya kalau X ni berubah, kita tambah bilangan buku teks tu, kita manipulasi dia, kemudian apa jadi pada ketebalan buku teks tu akan turut berubah juga. Ya, kalau meningkat dari 1 jadi 3, 2 jadi 6, 3 jadi 9 dan seterusnya. Itulah maksud ubahan. Jadi apa dia? Ubahan langsung tu apa benda? Ubahan langsung tu. Okey. Kat sini ada nota dalam buku teks ni, kursus 140 ni. Apa langsung ni adalah, kat sini dia kata Y berubah secara langsung dengan X jika dan hanya jika Y per X yang malar. Maksud dia kat sini kita ambil balik pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah gerak balas. Kita ada satu lagi pemboleh ubah yang kita belajar kan dalam sains tu, iaitu pemboleh ubah apa? Yang dimalarkan. Itu pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi kalaulah kita ambil kat sini dalam buku teks dia kata Y per X, maknanya kita ambil pemboleh ubah gerak balas bahagi dengan pemboleh ubah manipulasi, kita akan dapat pemalar. Contohnya yang ni lah. Kita ambil tukar colour hijau. Hijau. Y per X kita dapat pemalar lah kat sini. Kita buat balik. Macam Y per X 3 bahagi 1 kita dapat 3. 6 Allah 6 bahagi 2 buat cucuk saja.
6 bahagi 2 dapat 3. 9 bahagi 3 dapat 3. Ini pun 3. 3, 3. Di dalam situasi ni, tebal buku teks dengan bilangan buku teks ni, kita dapat pemalar iaitu 3. Jadi, kesimpulan Y dia berkaitan langsung dengan X. Dengan X. Sebab apa dia dapat 3, 3, 3 ni? Apa maksud 3, 3 ni? 3, 3 ni adalah tebal untuk sebuah buku teks matematik. Sebab kita semua guna, kita bilangan 1, 2 sampai ke 6 ni, kita guna kita guna buku teks yang sama, itu buku teks matematiknya. Kalaulah kita guna buku teks lain, contoh kita tukar, kita guna X, Y ni, kita ambil mula 1 ni, buku teks matematik, ketebalan ada 3. Kemudian 2 ni kita ambil buku teks sains pula, ketebalan dia bukan jadi 3.5 cm. Bukan. Itu sikit sangat. Kita mungkin jadi 6.5 cm sebab tebalan buku teks sains itu mungkin lebih tebal daripada matematik sebab dia banyak eksperimen kan, kita katalah. Kemudian buku teks, tambah lagi buku teks, kita ambil buku teks bahasa Melayu pula. Bahasa Melayu dengan banyak karangan, dia cerpen dia mungkin tebal lagi jadi 10. Lepas tu kita tambah lagi dengan buku teks sejarah, jadi 13 pula. Jadi walaupun kat sini, walaupun kita ada nilai X dan nilai Y, kuantiti dia berubah kan, iaitu ubahan tadi tu, tapi yang ni kita tak panggil dia sebagai ubahan langsung sebab bila kita buat Y per X, kita takkan dapat nilai pemalar. Sebab kalau 3 bagi 1, 3. Kalau 6 bagi 6.5 bagi 3 dah 3.25 something dah. Jadi kita tak dapat nilai pemalar. Pemalar tu kan nilai yang tak berubah kan, berbandingkan dengan yang ni, sebab kita guna buku teks matematik saja. Jadi kita akan dapat nilai pemalar. Jadi untuk yang ni kita tak boleh tulis Y, kita tak boleh kata Y berkadar langsung dengan X. Yang ni tak boleh sebab X pembuli ubah gerak balas bahagi dengan pembuli ubah yang dimalarkan tu, pembuli ubah manipulasi, kita tak dapat satu nilai yang konstan, nilai pemalar. Jadi kita tak boleh tulis yang ni. Jadi untuk takat law ni, kamu faham bahawa apa dia pembuli ubah perubahan langsung ni. Jadi kamu kena faham apa maksud ni ubahan langsung ni. Ubahan lah. Apa yang menyebabkan dia maksud ubahan langsung apabila Y berubah secara langsung dengan X tu, jika dan hanya jika Y per X tu adalah pemalar. Kalau kamu tak faham lagi kan, kamu tengok contoh praktis sendiri ataupun kamu tengok contoh ni dulu lah. Contoh 2 ni. Yang ni dia bagi eksperimen berkenaan dengan jisim beban dengan pemanjangan spring. Ni eksperimen yang eksperimen yang popular dalam sains kan. Pemanjangan spring dengan beban. Jadi dia ada 2 pembuli ubah kat sini. Kamu kena pasti mana satu pembuli ubah manipulasi dengan pembuli ubah gerak balas. Okey. Pembuli ubah manipulasi dia apa? Sebenarnya kita yang ubah-ubah kita manipulasi dia adalah M ni lah. Iaitu jisim beban ni. Kan kita yang tentukan kita nak ubah beban tu berapa berat dia kan. Kemudian pembuli ubah gerak balas dia ada L. Jadi bila buat eksperimen kita dapat dapatan dia macam ni. Jadi kita nak tahu adakah pembuli ubah gerak balas ni dia berkaitan langsung dengan manipulasi ni ataupun tak. Jadi kita buat macam ni tadi. Kita ambil Y per X.
kita nak tentukan dia ada pemalar tak. Jadi kat sini kita ambil L per M lah. Kita bahagi ya. L bahagi dengan M. Kat sini dia dah buat lah soal seterusnya tu kan. Bila dia bahagi L per M, dia dapati dia ada nilai yang konstan 0.25, semua 0.25. Jadi kesemua nilai L dan per M sama dengan 0.25. Jadi nilai LM ni adalah pemalar. Apabila kita dapat nilai pemalar, jadi kita boleh tulis hubungan L dengan macam tu. Kita boleh tulis hubungan L dengan M tu macam tu. L berkadar langsung dengan M. Kalau kita nak tulis, kita buat L berkadar langsung dengan M. Ni pemboleh gerak balas, ni pemboleh ubah manipulasi. Maknanya L berkadar langsung dengan M. Pemboleh ubah gerak balas berkadar langsung dengan pemboleh ubah manipulasi disebabkan ada nilai pemalar kat situ. Jadi itulah maksud pemboleh ubah gerak balas. Kemudian kita tengok contoh B ni. Tambang teksi RM Y dengan jarak perjalanan X meter. Dia dapat dapatan yang macam ni. Okey, kalau kat sini pemboleh ubah manipulasi dia apa? Pemboleh ubah gerak balas dia apa? Okey, pemboleh ubah manipulasi dia adalah yang ni lah, X, itu kilometer. Sebab kita yang ubah kilometer dia. Kemudian pemboleh ubah gerak balas dia adalah tambang teksi iaitu Y. Jadi nak dapatkan pemalar dia, kita Y per dengan X kat sini. Kita tengok jawapan dia. Y per X kat sini. Dia dapat nilai yang tak konsisten. Mula dapat 1.67, kemudian dapat 1.2 dan seterusnya semakin sikit. Jadi dia bukan pemalar. Jadi Y tidak berubah secara langsung dengan X. Jadi maksud dia kat sini, nilai ni kita tak boleh tulis Y berubah langsung dengan X ni. Kita tak boleh tulis yang ni. Tak boleh tulis macam ni membandingkan dengan yang atas tu. Sebab yang atas tu dia ada nilai pemalar, yang bawah tu tak ada nilai pemalar. Okay, faham lah? Tak faham, kamu boleh tengok balik video ni. Kita nak tulis suatu ubahan langsung ni dalam bentuk persamaan. Tadi kita dah dapat dah. Tadi kita kata Y berubah secara langsung dengan X kan. Kemudian kalau kita nak ubah kepada bentuk persamaan, kita kena masukkan satu lagi pemboleh ubah, iaitu nilai pemalar. Pemalar tu kita labelkan sebagai K ni. Y per X tadi dapat pemalar ni, pemalar. Pemalar tu kita labelkan sebagai K. Jadi kita ubah dah, kita akan dapat Y sama dengan KX. K ni apa? K ni pemalar yang Y per X tadi ni. Kita ambil balik contoh tadi ni. Ni kat sini. Yang panjang spring dengan beban tu. Dia dapat L sama L berkadar langsung dengan M ni. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk persamaan L sama dengan 0.25 M. Faham? Agak faham lah. Kalau nak tanya apa boleh tanya kat WhatsApp. Tanya dalam grup pun tak apa, sebab orang lain pun boleh belajar sama. Kalau kamu tanya secara individu, kamu je yang tahu. Kan? Kawan-kawan kamu pun tak tahu. Kawan-kawan kamu tu mungkin dia pun tak tahu apa yang dia tak tahu. Jadi bila kamu dah tanya, baru dia tahu benda tu sebenarnya dia tak tahu. Banyak tak tahu ni. Jadi pening. Jadi secara kesimpulan dia, ubahan langsung maksud dia Y berubah secara langsung dengan X, ataupun pemboleh ubah gerak balas ni berkenaan langsung dengan pemboleh ubah manipulasi, iaitu apabila terdapatnya nilai pemalar. Nilai pemalar ada K. Jadi nilai ubahan ni kita ubah dia jadi bentuk persamaan. Sebab persamaan ni kita nak kira. Kalau macam ni kita tak boleh kira lah.
Sebab ada tanda anak ikan ni, nak kira macam mana. Jadi Y sama dengan K per X. Inilah persamaan dia. Ni ubahan dia. Kena langsung. Ni persamaan dia. Ubah dia, ganti nilai K. Jadi untuk lebih mudah faham, kamu tengok, kalau tak ada buku lain, kamu tengok praktiskan diri. Ni lupa. Ada contoh satu. Contoh ni lebih kurang macam soalan example, soalan baru lah. Contoh 3, dia kata diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Kalau dia kata Y berubah secara langsung dengan X, kita tulis macam ni, Y berubah secara langsung dengan X. Apabila dia kata Y berubah, mesti ada pemalar, kan? Pemalar dia kita labelkan sebagai K. Apa dia pemalar? Iaitu pemberi ubah gerak balas bahagi dengan pemberi ubah manipulasi. Macam tu lah. Dia bagi Y sama dengan 24 kat sini apabila X sama dengan 3. Y 24 apabila X sama dengan 3. Jadi 24 bahagi 3, kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat 8. Jadi pemalar kat sini adalah 8. Jadi daripada bentuk ubahan ni tukar kepada bentuk sama dengan, dia akan jadi Y sama dengan K X. Y sama dengan 8. 8 kira lah. 8X. Ni 8 ni nilai K. Kita tak tulis lah KX. Jadi dia akan jadi Y sama dengan 8X lah. Jadi bentuk persamaan dia adalah Y sama dengan 8X. Betul ni? Ni. Ni soalan dia kata apa? Tulis satu persamaan yang menghubungkan Y dengan X. Jadi apa hubungan Y dengan X? Y adalah 8X. Macam tu. Jadi kamu cuba try buat praktiskan diri 3 ni. Kemudian rujuk jawapan di belakang. Okey. Itu saja. Kalau yang mana tersasar cakap tu, tak maaf lah. No? Okey, nanti cikgu akan buat video yang seterusnya kalau perlu. Terima kasih.